maka dengan sekaligusnya menafikan adanya Tuhan-Tuhan yang lain yang mentadbir alam ni selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi penegasan ini jelas. Maka kita lihat apa yang disebut oleh almarhum Syekh penulis kitab ini, bahawa jelas kenapa Allah Ta'ala tidak menggunakan perkataan Bismillah, sedangkan kita lihat Bismillahirrahmanirrahim memang ada di dalam surah Al-Fatihah sebagai salah satu ayat dalam surah Al-Fatihah mengikut kita yang berpegang dengan fiqh mazhab Syafi'i, dan ianya ada di tiap-tiap awal surah melainkan surah At-Taubah. Kan? Tetapi dalam surah Al-Alaq ni, ayat yang pertama ni, Iqra bismi rabbikal ladzi, rabbika, dengan nama Tuhan, mana Tuhan ni Rabb ni yang mentadbir alam ini, yang mencipta alam ini, yang mentadbir alam ini, memiliki alam ini, yang menguasai alam ini. Jadi sifatnya salah satu alladzi khalaqa, yang menciptakan. Maka sifat perbuatan Allah Taala ni, Allah Taala ni menciptakan segala-galanya dalam alam ini dan mentadbirnya mengikut sunnah, peraturannya ataupun sunnahnya, yang tidak akan berubah, yang tak akan mampu diubah oleh sesiapa pun di kalangan makhluk. Tak ada mana makhluk, tak ada mana manusia boleh ubah matahari terbit dari barat ataupun terbit ataupun tenggelam di timur. Tak ada manusia yang boleh buat tu. Tak ada manusia yang boleh menjadikan malam dan siang tu malam saja, siang saja, tak ada. Yang mengatur segala-gala ini adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik. Adapun ketika Allah SWT menyandarkan zatnya kepada Rasulnya dalam firman Bismi Rabbika, ini adalah bermaksud untuk menegaskan bahawa Muhammad adalah milik Allah. Segala rahmatnya akan sampai kepada hamba-Nya. Sebaliknya ketaatan seorang hamba kepada Allah SWT tidak memberi manfaat kepada Allah SWT. Apabila seorang hamba datang dengan sifat ketaatan dan memohon taubat, maka Allah SWT kaitkan dan atau nisbahkan hamba itu dengan dirinya dengan sifat ubudiyah. Allah SWT berfirman mafhumnya dia mengisrakan hamba-Nya, subhanallazi asra bi 'abdihi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Jadi jelas apa yang ditulis oleh penyusun kitab ini. Kenapa digunakan perkataan bismi rabbikal ladzi, yang menunjukkan bahawa Allah Ta'ala itulah yang mencipta dan yang memiliki Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka pengabdian kita sebagai hamba, pengabdian kita hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada selainnya. Jadi kalau kita tersedar daripada kesilapan kita, baliklah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak kepada yang lain. Itulah dia yang dikatakan sebagai pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian, dan ketika Allah SWT menyatakan firman-Nya allazi khalaqa, selepas dari firman-Nya yang lain Rabbika, adalah dengan tujuan untuk menyatakan bahawa Dia adalah Tuhan atau Ar-Rabb, dan Dialah yang telah mencipta manusia, padahal manusia tidak pernah wujud sebelumnya. Mencipta dan mewujudkan manusia juga merangkum pengasuhan dan pendidikan, tarbiyah. Ayat ini juga merupakan penegasan Allah SWT mengenai sifat Al-Khaliq, iaitu Dia yang menjadikan alam cakrawala. Di sini Allah tampilkan satu sifat khusus yang tidak boleh dikongsi oleh mana-mana berhala. Oleh itu dia adalah hujah yang menolak dakwaan orang Arab yang mengaku dan mengiktiraf berhala-berhala sebagai Tuhan Maha Pencipta. Itulah sebabnya Allah Ta'ala guna perkataan Rabbika. Jelas kat situ apa yang disebut oleh, ditulis oleh pengarang kitab ini. Maknanya Allah SWT itu sebagai Rabb, sebagai pencipta. Maka hanya Allah Ta'ala saja yang mampu mencipta alam ini. Berhala yang disangka oleh orang-orang Arab Quraisy itu sebagai Tuhan mereka, berhala ini tidak mampu, la yadurhum wa la yanfa'uhum, tidak boleh memberi mudarat pada mereka dan tak boleh memberi manfaat kepada mereka, hanya sekadar menjadi sembahan saja. Yang lebih malang lagi, berhala-berhala ini ada yang diperbuat daripada buah kurma. Jadi berhala bila musim kemarau, musim kekurangan makanan, akhirnya berhala kurma itu dimakan. Jadi takkanlah Tuhan dimakan oleh
Tuhan yang mencipta alam ini dimakan oleh makhluk yang dicipta ini tak munasabah. Ini tak logik. Ya, jadi sebenarnya apa yang Allah Ta'ala sebut dalam ayat pertama surah Alaq ni menafikan dan menangkis kepercayaan orang-orang Arab Quraisy itu, bahawa ni berhala-berhala itu sebenarnya adalah sembahan-sembahan yang salah, sembahan yang batin. Sepatutnya mereka tidak, sepatutnya mereka menyembah Allah SWT yang menciptakan mereka, yang mencipta mereka, bukan mereka menyembah berhala-berhala yang mereka cipta. Gitu wallahu alam. Di mana Allah SWT mafhumnya Iqra, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan Tuhanmu yang Maha Pemurah. Ayat 3 surah Alaq. Maksudnya amalkan segala suruhan Allah, termasuk budaya membaca. Sesungguhnya Tuhanmu yang menyuruh kamu membaca ialah Tuhan yang Maha Mulia dari segala-gala yang lain. Antara tanda kemuliaan Allah SWT ialah Dia menjadikan kamu, wahai Muhammad, mampu membaca menulis, meskipun kamu sebelum ini seorang yang ummi, yang tidak tahu membaca dan menulis. Jadi Allah Ta'ala ulang. Allah Ta'ala dalam ayat ni, ayat ketiga, Allah Ta'ala sebut balik Iqra. Iqra ni, membaca ni adalah suruhan Allah yang mulia, terutamanya kepada Nabi Muhammad SAW. Kerana Nabi SAW adalah seorang yang ummi, tak mampu baca dan tak menulis. Maka Allah Ta'ala perintahkan Nabi membaca. Tak erti baca, pergi belajar baca. Tapi kita boleh lihat balik, kenapa Nabi dijadikan ummi, tak boleh membaca dan tak boleh menulis. Kata para ulama, ini adalah hikmah, hikmah yang besar yang mana menolak sangkaan dan tumahan orang-orang kafir yang bahawa Al-Quranul Karim ini adalah buatan dan bikinan dan karangan dan tulisan Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau Nabi boleh membaca menulis, turun pula Al-Quran, maka mereka mudah saja menuduh Nabi membikin ataupun membuat Al-Quran, menulis, mengarang Al-Quran. Jadi bila Nabi bersifat ummi, bila Al-Quran turun, Al-Quran dengan segala kehebatannya, maka jelaslah Al-Quranul Karim ini wahyu dari Allah SWT, bukan bikinan manusia. Allah SWT mengulangi perkataan Iqra dengan tujuan untuk menekankan kesungguhan arahan membaca dan keupayaan membaca tidak akan dapat dikuasai kecuali dengan kesungguhan mengulang dan latih to be. Begitulah kita masa sekolah dulu pun macam tu. Membaca ni dia hari-hari, cikgu latih kita membaca, tak reti. Mula-mula membaca, tangan mengikut ayat-ayat yang ada di atas buku. Bila kita dah mahir, tak perlu lagi kita membaca dengan melurutkan jari di atas ayat-ayat yang ada di atas lembaran buku tu, kan? Mata kita yang membaca mengikut apa yang kita baca, kan? Itu kemahiran-kemahiran yang sebenarnya hanya kita akan dapat apabila dilatih oleh guru kita di sekolah, kan? Daripada kita tak boleh baca sampai kita boleh membaca, kan? Allah SWT berfirman, Allah SWT mafhum, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, wa rabbukal akram, adalah bertujuan untuk menghapuskan halangan dan alasan yang ditampilkan oleh Rasulullah SAW, iaitu ketika Jibril menyuruhnya membaca, di mana baginda menjawab, saya tidak tahu membaca. Ini dia, nak hapuskan halangan sesuatu, halangan Nabi SAW tu, maka Allah Ta'ala turunkan ayat ketiga, Iqra wa rabbukal akram, bacalah dan nama Tuhan dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah. Kerana Allah SWT lah yang boleh menjadikan kita membaca, mampu membaca, itu dia. Beberapa pandangan lain tentang perintah Iqra ialah perintah Iqra yang pertama bermaksud supaya direalisasikan pembacaan, manakala perintah Iqra kedua pula bermaksud mohonlah pertolongan, yang untuk qudrah membaca dengan nama Tuhanmu. Betul lah pandangan ni, sebab keupayaan baca itu sebenarnya datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Kemudian dalam ayat seterusnya, Allah SWT menghubung kaitkan membaca dan dengan menulis. Firman Allah SWT mafhumnya, Allamal insana
ya